Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hi, Miss Anis is here with you guys on e-tuition online. And untuk malam ni pada pukul 8 iaitu untuk fizik tingkatan 4. Welcome everyone. Happy New Year. This is the first class. Ni kelas yang pertama untuk fizik untuk 2021. Selalunya muka ni kan ajar bahasa Inggeris kan. Tapi pada malam ni kita akan belajar tentang fizik. Okay. So thank you so much korang register bertungkul lumus isi semua form-form tu. Okay. Ada banyak ke 3 ke 4 sebenarnya nak kena isi tu. Apa yang korang kena pilih kelas apa-apa yang korang berminat yang untuk korang belajar. Kalau bukan korang yang isi, probably your parents yang isi and then you guys are here to join. Tak apalah. Either ways you are here. To listen untuk dengar apa yang kita akan share pada malam ini tentang fizik. Sebab ni kelas pertama kita akan touch on bab yang pertama lah. Iaitu pengukuran. Kalau apa yang korang boleh nampak lah kot. Kalau tak nampak maksudnya korang kena naikkan resolution tu kepada 1080. Kalau internet tak berapa kuat 720 pun cukup juga sebenarnya, insya-Allah, supaya korang boleh nampak apa yang dekat nanti ada. Kita akan pakai slide juga daripada pakai board dekat belakang ni. Sekejap lagi Miss akan cover kejap. Kita akan pakai slide and then hopefully korang pun boleh nampak lah muka ni kan. Dia pakai lipstick merah untuk korang ni. Kau tak nampak tak tahu nak cakap apa. Okay. And then another thing nak ingatkan, kalau pakai phone ataupun pakai notebook tu, make sure fully charge ataupun tengah charge. Sebab nanti kan tiba-tiba tengah dengar Miss cerita panjang lebar pun terpadam. Tak cantik lah. Then it's kena kacau lah korang punya session pada malam ini. So pastikan ada charge and pakailah headphone. Kot ada pula meletung keletang kat belakang tu dah tak boleh fokus. So hopefully korang dah pakailah earphone so that dengar dengan clear and then dapat fokus. Then another thing, Miss nak pesan ni, okay, kita biasalah kita buat housekeeping kan. So another one is dekat dalam description, dekat dalam bawah tu ada nota untuk korang download dan pakai untuk malam ni, ataupun kalau korang nak dengar dulu tak apa dan later korang isi pun boleh. Sebab cara Miss dulu belajar lah, masa dulu belajar fizik ke kimia ke biologi, semualah pelajaran apa yang Miss suka buat is buat hand note tau, buat nota kecil ataupun nota dalam A4. Sebab nak bawa buku teks dengan buku rujukan ke hulu ke hilir ponat then. So that's why apa yang Miss selalu buat is Miss buat nota ni sebab nak bagi korang discount, nak tolong korang cepat sikit untuk catch up. So Miss dah buatlah sikit nota-nota tapi ada tempat kosong. So later bila kita go through slide ni, isi as much as you can. Kalau tak sempat, jangan risau. Boleh replay video ni, boleh, insya-Allah. Kalau tak boleh, kita kejar admin, minta tolong dia nanti kan. Okay. Sebab kami dekat sini, dekat e-tuition, memang nak pastikan semua student dapat pembelajaran yang efektif, yang sebaik upayalah kami akan tolong anda. Okay. Sebab fahamlah sekarang ni PKP, lepas tu nak belajar online pun macam sikit dah kan. Sebab dia lain tau. Sekarang kan new norm, cara baru. So kita kena adapt, kita kena cari jalan di mana kita boleh dapat belajar dengan efektif lah, insya-Allah. Sedaya upaya lah kita cuba. Okay, jangan give up. Okay, so lagi 1 minit sebelum kita start. Hari ni macam Miss cakap, kita akan touch dengan bab pertama and then Miss nak dia tukar sikit tau. Kalau korang pernah beli buku rujukan ataupun korang ada older sister atau brothers ataupun cousin yang form 5 atau form 4 dulu and then diorang paskan buku rujukan kat korang, buku teks kat korang, buku nota, you might need to check again sebab ada tukar sikit dia punya kandungan tu. So Miss kenapa Miss pesan ni, sebab Miss ada ramai adik-beradik. So adik Miss tak boleh pakai buku Miss tau sebab dah lain dia punya syllabus, dah lain sikit kandungan dia. So pastikan buku yang korang belajar tu updated lah. Apa yang korang pakai tu nanti updated sebab kan salah pula habis kau. Patutnya belajar tentang daya paduan
tahun apa tingkatan 5 tapi korang dah belajar sekarang. So advance tu tak apalah, tapi kalau sepatutnya korang tak belajar patutnya belajar sekarang, korang belajar tahun depan, korang fikir belajar tahun depan. Dah lain macam. So pastikan buku rujukan ya ataupun buku latihan yang korang ada tu yang paling updated lah. Okay, so sekarang dah 8.06, let's get started. Selamat petang Katie and Jalim. I don't know whether should I call you, okay, probably this is two people ke? Hopefully yes. But yeah, let's get started. Okay, so sebelum Miss nak masuk slide, Miss nak bagi intro sikit. Apakah ini fizik? Apakah itu fizik? Kenapa kena belajar fizik? Kenapa korang kena hempas pulas masa time PD3 untuk pilih science stream? Kan selalunya kalau siapa yang pakai ambil science stream kena ambil biologi, ambil kimia, ambil maths, ambil fizik. Lupa pula fizik, kita cakap pasal fizik ni. Okay, kenapa fizik? Fizik ni sebenarnya korang belajar tentang macam mana alam semesta ni interaksi dia. Macam mana kalau dalam bahasa Inggeris lah, how the world works. Macam mana dunia ni bekerja, macam mana kenapa bumi macam mana bumi berputar, kenapa angin macam ni dia punya kelajuan, kenapa kalau cucuk paku sakit dia macam ni, kalau cucuk dengan pen macam ni rasa dia, kenapa lagi halus jarum tu lagi dia punya sakit dia tu, kenapa kereta ada yang laju ada yang tak laju, kenapa kereta ni nampak dia banyak. Actually untuk bila belajar fizik ni banyak jawab soalan kenapa. Kenapa dan bagaimana. Itu soal itu kalau belajar fizik ni memang banyak soalan kenapa dan bagaimana. Memang jawab banyak soalan macam ni bila kita belajar fizik. So and then kalau korang nanti bila nak sambung belajar dalam medical ke, dalam engineering ke, dalam pharmaceutical, dalam apa lagi, yang sciences, saya dah lupa dah apa yang akan pakai physics, electronics akan belajar fizik sebab korang nanti bila tingkatan 5 akan ambil belajar macam mana komputer, kenapa komputer ada lampu menyala macam ni, kenapa lampu bentuk dia pendah floor, nampak ada soalan lagi kenapa. Ada soalan ni, Miss, bumi kita round shape ke flat? Round. Bukan round, sphere. Itu nanti kita akan belajar bila dekat bahagian Kepler law nanti, bab Allah. Tak ingat bab apa. Tapi kita akan belajar pasal dunia ni, alam semesta ni dengan daya graviti semua. Kalau sempat Miss nak cari ada satu video yang menerangkan macam mana kenapa bumi kita sphere. Kenapa dia bentuk sfera? Kenapa tak dia 4 segi? Kenapa semua benda yang terjadi dekat dalam dunia sebenarnya ada penjelasan dia, ada reason dia. So tapi ada sesuatu benda yang kita tak nak explain. Itu dah memang another kind of like, itu kalau fikir lagi sakit kepala. So apa yang kita mampu belajar, apa yang kita akan touch, okay? Tapi kalau ada apa-apa soalan yang korang nak tahu lebih, kejap Hey, that's a good question Ahmad Hilmi. But kalau korang nak tahu lebih, ada satu dalam YouTube kan, dia ada macam how something works. Wah, itu antara video yang boleh tolong korang tambah lagi ilmu tau. Tak boleh saya join geng-geng flat earth. Woi, ini cerita Pirates and the Caribbean punya peminat ke apa? Sebab end of the world tu kan. Tak apa, nanti bila kita sampai dekat bab tu, kita ketahui kenapa dunia ni, kenapa bumi ni bentuknya sfera. Okay, so fizik, pengetahuan alam semesta. Tapi kan, ni tak ada dalam buku teks korang kot. Just nak bagi info sikit lah untuk korang, okay? So, fizik ni, dia, apa yang kita akan belajar, dia kalau untuk dikategoriskan ada 2, which is klasik dengan modern. Klasik ni, actually ilmu yang sangat lama daripada zaman Newton, daripada zaman Allah, siapa nama tokoh Islam yang pasal fizik ni, dah lupa dah nama dia. Tapi ni zaman di mana kita tak ada perkakas tau. Kita tak ada lagi teknologi untuk belajar tentang nuklear. Kalau nuklear adalah moden. So kalau tengok kat sini, tak tahu kalau boleh nampak tidak. So klasik, antara yang korang akan belajar, bila korang belajar fizik klasik,
macam cahaya, suhu, daya, bunyi. Daya ni dalam bahasa Inggeris force. So ini yang simple-simple tapi sebenarnya boleh get complicated. Tapi ini apa yang kita nampak, apa yang memang yang secara fizikal, fizikalnya dah nampak. So that's why dia klasik. Tapi bila kita tak nampak, nak tahu lagi mendalam dan dia macam dah sampai bahagian atom, bahagian nuklear yang memang tak nampak dah bahagian mata, tapi kita tahu physically, kita boleh rasa, kita boleh ukur, tu modern. Astronomi lah, alam semesta dekat luar sana, dekat the black. Kalau korang pernah tengok atau ingat apa satu movie tu, Black Matter. Ada satu movie tau sebenarnya yang pasal satu dululah, tak ingat apa nama cerita ni. Yang dia perjuangkan tau sebenarnya dekat luar, dekat alam semesta tu, kenapa dia hitam? Sebab adanya dia satu bahan ni dekat luar tu adalah black matter. So yang kalau kena, sebab patutnya kalau cahaya, kalau daripada matahari ada cahaya, sepatutnya dekat luar alam semesta tu patutnya warna putih lah kan, ataupun cerah lah kan sebabkan cahaya. Tapi kenapa dia hitam? That is where the black matter comes. Tapi tak apa, itu dah jauh pergi tu, nampak tak? Dia bila belajar fizik ni kan, the curiosity tu will be your success, the skill for you to be success. Bila sains-sains semua ni kan lagi curious, lagi korang nak belajar, lagi nak tahu, lagi banyak tanya soalan kenapa, bagaimana tu, insyaAllah lah korang boleh dapat banyak mana ilmu yang untuk korang boleh pakai. Not only for exam, untuk korang apply juga dalam hidup korang. InsyaAllah. Okay, so apa lagi? Kita go through untuk bab pertama kita, apa yang kita boleh nampak dan kita boleh ukur. That's why kita kena belajar pengukuran. Thank you Amin. Kita start dengan slide, okay? So, pengukuran. Apa yang bab pertama ni kita akan belajar apa kuantiti-kuantiti yang kita boleh ukur. Dengan apa dia punya unit. Apa yang kita kena, sebab kalau kita main ukur tapi tak letak unit yang betul, jadi lain dah pula nanti kan dia punya skala. Dan bila kita ukur kan ada matematik. Kat sini kalau korang tak ingat korang punya macam mana nak buat graf, macam mana nak kira, nak buat equation semua benda, siapa lagi tutor yang famous dengan matematik? Dengan AdMaths juga sebenarnya. So ada dua tutor kat situ. Ada Miss Amalia dengan korang panggil Sir Ahmad lah kan? So kena cari dua ni video tentang diorang sebab fizik memang tak lari daripada guna matematik. Memang confirm ada matematik, ada dua-dua, matematik biasa, matematik moden ke apa tak korang panggil sekarang? Matematik yang tak macam additional math lah, bukan macam AdMaths. Dua-dua pakai. Okay, so nanti kan actually dalam slide Miss pun ada juga, ada graf-graf sikit tu kan. Selalu kalau boleh teringat korang ada pernah nampak dalam kelas tutor-tutor lain, insyaAllah korang boleh apply juga. Okay, memang tak lari, memang korang kena combine. That's why bila ambil science stream, memang ada apa-apa yang korang belajar daripada AdMaths dengan Maths memang akan masuk dalam fizik. Kimia pun akan masuk juga, biologi tak sure, kena check balik. Tak ingat. Okay, alright. So, macam Miss cakap tadi, quantity fizik. Okay, so pengukuran ni untuk kita nak ukur quantity fizik. Kenapa tak jalan ni? Slide saya. Kejap, dia loading pula. Kejap ya, PowerPoint ni. Okay, kuantiti fizik adalah kuantiti yang boleh diukur. Okay, contohnya boleh nampak ke? Okay, so pembaris. So panjang sesuatu benda korang boleh nampak, korang boleh ukur. Dan pembaris ni dia punya unit adalah, kalau kat atas ni inches, kalau kat bawah yang nonet-nonet ni kan cm. So itu adalah unit. So dalam ni contoh yang dalam slide ni, panjang adalah dia punya kuantiti lah. Kuantiti fizik itu adalah panjang dalam kes ni. And then kalau 100 meter, 100 tu kita tag dia, kita lambangkan dia, labelkan dia, lambangkan tu kata aku je, BM aku, ya Allah, Serozi, maafkan saya. Okay, labelkan dia sebagai magnitude. Kalau kita ada, bila kita ukur, ada value, ada nombor tu, itu adalah magnitude.
Tu apa yang kita akan panggil magnitude. And then yang M yang kat belakang tu, meter tu adalah unit. Tak susah sebenarnya kuantiti fizik ni. Bila korang dah tahu, senang lah. That's why kena belajar. Janganlah main longleng kangking tu, memang tak sampai bila-bila tak masuk dalam kepala tu. Okay? So, bila cakap pasal kuantiti fizik ni, kuantiti fizik ada dia ada berlambak. Ada berlambak dekat sana. Tapi apa yang kita akan cover pada malam ni, dia ada dalam 2 group. So, the first one is kuantiti asas. Dengan yang kedua adalah kuantiti terbitan. Apakah benda dua tu? Let me just check. Let me tekan kejap. Ni okay, nak buka laser pointer nak juga macam Star Wars sikit. Oh, kalau korang kan macam nak blow your mind kan bila nanti dah baca fizik kan, tengoklah cerita Star Wars dengan cerita Star Trek. Apa lagi yang boleh tolong korang nak bagi macam betul ke ni? Betul ke fizik macam ni? Interstellar. Dia tengok movie-movie. Saya Miss kaki movie. Selain daripada suka membaca, Miss suka gila tengok movie. Especially movie-movie fantasy fiction yang ada space ni kan. Sebab Miss dulu belajar antara subjek-subjek yang paling Miss suka ialah quantum physics. Ya Allah, seronok gila belajar quantum physics. Nanti korang akan touch quantum physics bila time form 5 nanti. 1 tahun lagi untuk korang touch sebenarnya. Okay? Alright, kuantiti asas dengan kuantiti terbitan. Kuantiti asas ni saya cakap lah basic, yang paling basic, yang memang bila korang, kita ada perkakas dia untuk ukur terus. Paling basic, tak payahlah nak letak dalam formula ke apa untuk figure out. Boleh ukur terus. So ini adalah kuantiti asas. So korang tak boleh nak define, tak boleh takrifkan dalam sebutan fizik kuantiti yang lain. Korang tak boleh nak kaitkan. Dia memang kalau suhu lah dia. Panjang lah. Tak boleh nak tak ada, dia itulah dia. Senang cakap, yang paling basic, yang paling ringkas. Kalau korang belajar dalam kimia, formula empirik kan yang paling ringkas kan. Dekat sini yang paling ringkas adalah kuantiti asas. Kan basic kan. Alright, kalau terbitan pula ada formula. Dia ada berkaitan, dia korang letak kuantiti asas ni dalam formula, korang dapat kuantiti terbitan. Itu beza dia. Okay. So kalau kuantiti asas contohnya panjang, jisim, masa, arus elektrik, suhu. Kalau siapa-siapa yang belajar, kalau korang belajar bahasa Inggeris kan, length, mass, time, electric charge. Wait, no. That's not electric charge. Kalau arus elektrik, current. Okay. Electric current dengan temperature. Kalau terbitan pula, dia punya antara kuantiti fizik yang kita akan ukur ataupun guna formula untuk figure it out adalah luas, isi padu, hal laju, pecutan dengan momentum. Tang ni okay, nak guna laser pointer. Diong ni. Luas is area, kalau siapa yang belajar bahasa Inggeris luas is area, volume, hal laju is velocity, pecutan is acceleration, and momentum lah. Okay. So ini adalah kuantiti asas dengan terbitan yang sekarang ni korang tahu je nama dia. Later bila bab yang kedua, bab ketiga nanti, korang akan belajar teori-teori dia. Apa yang dimaksudkan dengan momentum, macam mana dia bekerja, macam mana dia kenapa kalau satu kereta besar dengan satu kereta kecil momentum dia macam ni, kenapa hal laju dia macam ni. Itu nanti kita akan belajar. Kat sini kita just tahu nama je. Later bila dah masuk bab dia yang tertentu dia, kita akan belajar dia punya formula-formula, kita akan belajar konsep dia. Tak sabar kan? Tak sabar kan nak belajar kan? You nanti lepas ni korang dah tahu macam mana nak design. Kalau korang jenis yang suka buat tinkering kan, yang siapa-siapa tak tahu, kalau ada sekarang ada lagi kemahiran hidup, korang boleh buat kereta Tamiya ni. Tamiya tu zaman dulu tu tahu, sekarang ada lagi ke tidak. Ataupun ni apa yang terbang-terbang tu, apa yang terbang-terbang tu untuk orang guna pakai tangkap gambar tu. Okay, siapa korang tahu tolong ada lupa dah apa nama dia. Drone. Macam mana dia bekerja drone tu? Fizik can help you to understand. Tak best ke kalau korang boleh design drone korang yang tersendiri? Janganlah korang pergi guna drone untuk usah orang ke apa. Do it for the right reason, tapi you can learn about it. Okay? Alright, let's move to the next one. So,
Ini adalah contoh-contoh kuantiti asas yang korang akan nampak in the next chapters. Okay. So kalau korang dah download nota yang Miss letak dalam description, ada juga yang ada Miss letak kosong-kosong tu kan. Apa lagi, sila isilah. Okay. So admin boleh kot macam fokuskan kejap bagi takut dia student tak nampak, macam besarkan sikit kot sebab ni macam quite wordy kan, tapi tak apa kalau korang nampak, alhamdulillah lah. Alright, so apa yang Miss tulis dekat sini, ni adalah contoh-contoh kuantiti asas dengan dia punya simbol kuantiti. Now kenapa adanya simbol kuantiti ni? Sebab bayangkanlah kalau korang tengah buat formula, korang nak tengah buat pengiraan, and then asyik kena tulis je dia punya nama, pengsan lah, panjang nenor, elok-elok boleh jawab dalam 5 minit, korang kena jawab dalam setengah jam sebab tulis panjang sangat. That's why lah pentingnya kena ingat dia punya dia punya simbol, bukan kuantiti. Dia punya simbol ni korang kena ingat. Yang ni tapi tak sure kalau ada dalam formula ada bagi tahu tak apa kalau M tu apa, L tu apa, tak sure. Tapi at least korang faham. Okay, kalau nampak je L kecil yang italic macam ni, Greek ni style ni, itu adalah panjang. Kenapa dia L? Sebab dalam bahasa Inggeris adalah length. So that's why actually lah, bukan Miss nak bash apa-apa lah, tapi Miss suka sebenarnya kalau belajar fizik ni dalam bahasa Inggeris. Okay, sebab dia memang dah, kalau international memang dalam bahasa Inggeris kan, ada juga certain unit-unit ni dalam bahasa Perancis, sebab Perancis yang bukan pemula, founder SI unit. So ni unit SI ni, kenapa dia SI, kenapa tak IS? Sebab kalau dalam bahasa Inggeris International System of Unit, International Standard of Unit atau System of Unit, tak ingat, lupa antara nama dia. Kenapa dia SI? Sebab dalam bahasa Perancis ialah Système International, never mind. Okay, I teach English, I don't teach French even though I learn French. Never mind. Nanti kena ingat balik macam mana sebutan dalam Perancis, okay? So SI tu sebenarnya dalam bahasa Perancis, dalam bahasa French actually, okay? So yang ni hopefully I dah spend enough time untuk korang tengok. And then kan, kalau korang tahu kan, panjang jisim ni bolehkan dikatakan sebagai berat, tapi kena hati-hati. Nanti kita akan belajar dekat, tak ingat chapter berapa. Tapi ada satu chapter korang akan dapat bezakan berat dan jisim. Macam sama. Sebab dua-dua kilogram. Tapi sebenarnya tak. Sebab satu ada affected by gravity, satu tak affected by gravity. Kita nak bagi korang banyak sneak peek lah. Kalau korang tak join kelas, tak tahu nak cakap apa. Memang nak kena korang seorang-seorang. Okay. So, alright, so masa dah tahulah, memang masa dah tahu suhu arus elektrik. Now, keamatan berluminosity ni, kalau ini first time korang pernah dengar, ini sebenarnya macam intensity, kalau directly translated in English, intensity for luminous. Maksudnya, contohnya lampu. Bukan lampu je, source of light, okay, source of cahaya. Tak kisahlah lampu ke, laser ke, lilin ke, api ke, apa keamatan berluminosity ni, dia ukur sampai jauh mana dia boleh sebarkan cahaya dia tu. How luminous is it? So itu adalah unit dia ni, IV ni. Inilah candela. Ini adalah unit dia untuk ukur berapa jauh, betapa kuatnya lampu tu sebenarnya. Okay. Dan kuantiti bahan is untuk dalam ni ialah mol lah. Ingat tak lari, korang tak lari sebenarnya tau daripada belajar chemistry juga sebenarnya. Sebab ada kena-mengena. Especially matematik. Memang bila korang masuk dalam kelas Miss Amalia dengan Sir Ahmad, dengar betul-betul. Fokus betul-betul ya. Okay. Alright, itu adalah kuantiti asas. Nama panjang menor pula. Okay, let's touch on kuantiti terbitan. Now, kuantiti terbitan macam Miss cakap tadi, dia ada formula. Korang, dia macam gabungan kuantiti asas, letakkan tentang konsep dia. So yang ni korang boleh figure out ataupun cari kuantiti terbitan ni, sama ada darabkan dia atau bahagikan dia ataupun dua-dua. Okay, so dekat sini macam isi padu ataupun volume, right? So dia punya simbol adalah V, dia punya formula ataupun rumus dia adalah M darab M darab M.
Jadilah dia M cube. Itu adalah dia punya unit. So M cube ni, M kuasa 3 ni adalah dia punya unit. Okay, kalau siapa-siapa tak faham, sorry. Kalau Miss terlampau laju ke apa, anything that you guys want to clarify, do put your question inside the live chat and then kalau korang belum lagi, download ada nota untuk korang guna dalam description. Okay, let's go back here. So itu adalah untuk isi padu ataupun volume. Now untuk ketumpatan okay, untuk ketumpatan ialah density. Now density ni sepatutnya dia punya simbol dia D lah kan. Tapi sebenarnya dia bentuk P ni, tapi P ni bukan sekadar P tau, bukan sebarang-barang P. Ni P Greek. Actually tak panggil P pun, dia panggil rho. Kalau untuk kalau korang pergi universiti, kalau belajar kat luar negara kan, this symbol, this Greek symbol, nama dia adalah rho. R-H-O. Okay, so kalau korang guna word ke apa nak cari, kalau korang type P, dah salah lah sebenarnya, sebab kalau P kecil adalah momentum. Okay, so kenapa tak tulis density? Sebab kalau D kecil adalah deka ataupun desi, dah lupa dah. Itu nanti kita akan ada, Amis letak sikit. Dia itu adalah imbuhan-imbuhan ataupun prefix, untuk lambangkan dia punya magnitude dia tu. Nanti kita akan touch. Miss ada letak jadual kat sini. Not sure kalau ada dalam buku teks zaman sekarang, tapi Miss nak letak kat sini supaya korang boleh nampak lah 10 kuasa ni apa dia punya prefix, apa dia punya imbuhan. Just additional sikit lah nak bagi korang. I think dalam nota pun Miss ada bagi sebenarnya. Okay, so kalau ketumpatan untuk density, dia punya formula dia adalah mass bahagi volume, jisim bahagi isi padu. Okay, so ni adalah dia punya rumus dia. And then kalau nak tahu dia punya unit, korang bahagikanlah kilogram bahagi dengan M3. So jadilah kilogram, sorry tadi tak tulis kan, kilogram M kuasa negatif 3. Itulah dia punya ketumpatan. And then betul ke? M mas bagi bilang. Betul lah. Okay. And then, so laju pula adalah velocity. Atau that's why dia tulis V kat sini. V kecil. And then V kecil dia punya rumus dia punya formula adalah panjang bahagi masa. Length over time. Sama juga untuk charge. Charge ni ataupun kalau dalam bahasa Inggeris siapa yang belajar charges, right? Dia punya symbol is coulomb. Instead of C-O-U-L-O-M-B, dia punya nama dia macam tu tau, sebutan nama dia, tapi dia tulis Q. Kenapa? Miss tak ingat. Nanti kalau Miss ingat, nanti Miss cerita balik. Lupa dah pula. Okay, I owe you to cerita pasal tu untuk the next week. Okay, so Q bersamaan dengan current ataupun I darab dengan time. So nampak tak dekat sini kan, bila korang nampak dalam rumus ni kan, semua ni adalah kuantiti asas. So that's why inilah kuantiti terbitan. Alright, so pecutan is acceleration, velocity bahagi masa, laju bahagi masa, daya adalah force, ataupun F ni dia punya simbol bersamaan dengan jisim darab dengan pecutan. Dapatlah N. N ni adalah Newton. N ni adalah dia punya Allahu Akbar kabira. Nama khas unit dia. Ni adalah unit dia ataupun dia ada, kalau korang tulis yang ni kg darab dengan ms negatif 2 kan, pecutan kan dia punya unit, itu pun boleh betul juga. Newton pun betul juga sebab dua-dua adalah force. Tapi ni ada satu masa nanti korang memang kena pakai Newton. Tapi tak apa, nanti bila kita pergi dekat bab tu, kita akan belajar pasal benda tu. Okay, dan last but not least adalah momentum, iaitu M darab V. Okay, alright. So next, move to the next one. Dah tahu pasal asas, dah tahu pasal dia punya terbitan. Now kita kena tahu skala ataupun vektor. Yang ni bukan ke korang belajar pada matematik kan? Nampak tak? Tak lari sebenarnya tau. Okay, apa maksudnya kalau kuantiti tu skala dan apa maksudnya kuantiti tu vektor? Okay, bagi Miss buka sekejap slide kejap. Okay, so skala bila ada magnitude sahaja. Kalau vektor ada magnitude dan ada arah. Kalau korang tak ingat apa magnitude tu adalah dia punya value dia, punya nombor dia, betapa besar ke atau kecil ke, itu adalah magnitude.
magnitude. Betul ke sekejap tu? Okay. So itu adalah beza dia antara dua ni sebenarnya. Skala dengan vektor. Kalau nak bagi korang contoh lah kan. So kalau macam contohnya jarak ataupun panjang kan. Bila ada pembaris ni kan. Elok juga ada pembaris dekat next to miss ni. So bila kita ukur kan. Ukur panjang ataupun dapat satu arah pula, dapat satu panjang board ni kan. Panjang ni je lah. Itu je lah. Sesuai dia magnitude sahaja. Tapi kalau korang ambil, Astaghfirullahaladzim. Oops, tiba-tiba keluar benda lain sekejap. Sorry. My laptop ada benda lain nak pula dikeluarkan. 4 jam lagi. Okay. So, kalau vektor, contohnya sesaran. Sesaran ni dalam bahasa Inggeris is displacement. So displacement ni adalah the shortest distance. Dalam bahasa Melayu dia apa pula sesaran ni? Ya Allah. Okay, sorry sebab Miss ingat dia punya definition untuk displacement ni adalah the shortest distance for you to reach from one point to another point. So kalau korang contohnya korang nak pergi daripada satu lokasi ke another satu lokasi, the shortest distance itu adalah sesaran ataupun jarak yang paling pendek untuk satu arah tu, itu adalah displacement. Okay, so contohnya kan, you nak pergi, contohnya you sekarang dekat, okay contohlah Miss dekat rumah, Miss nak pergi ke KLCC. Okay, so dah tahu ada satu arah, Miss nak pergi ke arah tu, and then Miss nak jarak yang paling pendek, sesaran lah. Itu yang Miss nak kan. So that's why itu adalah dipanggil sesaran. Sebab ada magnitude, so Miss dengan KLCC 5 km je. So sebenarnya Miss boleh dah sebab time PKP ni kan less than 10 km kan, boleh berjalan kan. Okay, so tiba-tiba cakap pasal KLCC pula. Okay, so kalau nak pergi ke KLCC dah ada arah dia dan jarak dia adalah 5 km. So itu adalah sesaran. Tapi kalau Miss cakap, okay Miss nak jalan 5 km, tak kisahlah pergi mana-mana, just memang jalan je 5 km. Itu adalah jarak sebab tak ada arah. Okay, itu beza dia, magnitude skala dengan vektor. Tak faham? Do let me know kalau Miss terlampau cepat ke apa. I'm so sorry Alright, so let's move to the next one. Dah tahu dia punya quantity, dah tahu dia punya magnitude dengan vektor. I think the next one ni Miss nak cerita pasal dia punya imbuhan. Macam Miss share tadi. Dalam nota apa yang Miss bagi dekat dalam description tu, ada imbuhan-imbuhan ni. So imbuhan-imbuhan ni kenapa adanya sebab nak tulis 10 to 12 kuasa 12 atau darab semua tu kan terlampau panjang kadang-kadang kan. So that's why adanya simbol-simbol ni untuk pemudahkan nak letakkan dia punya magnitude. So kalau ada tera, ada T besar, maksudnya that value, that magnitude, nombor tu darab dengan 10 kuasa 12. Tak sure kalau dalam matematik at maths korang ada pakai ni, tak silap ada rasanya ke tak ingat lah pula kan. Tapi dalam kimia confirm pakai. Sebabkan kilogram tu, kilomol kan, K-mol. Ataupun ada tak pakai micro, nano tak sure kalau ada ke tidak dekat dalam kimia untuk form 5. Tapi bila korang belajar dekat universiti memang ada sampai piko tak pernah nampak lah pula, tapi nano memang Miss selalu pakai sebab nak buat mikroskop. Bila especially kalau belajar material science dengan engineering lah dulu kan, Miss nak belajar dulu, bila nak tahu nak buat diamond, Miss tahu macam mana nak buat diamond dengan gold. Boleh buat macam mana nak buat diamond permata dengan emas, daripada dia punya adalah cara-cara nanti korang belajar nanti, kalau ada masa Miss cerita. Dia punya mikroskop ataupun dia punya mesin tu sampai kat that nano level. So that's why kena tahu apa maksudnya kalau ada tulis nano atau tulis N untuk depan satu unit, magnitude dia sebenarnya darab dengan faktor pendaraban ni. Ini adalah function dia. So Miss dah banyak bercakap ni, hopefully korang dah tulis lah dalam korang punya nota tu kan. Siapa yang tak download lagi silakan pergi ke description, ada nota untuk korang isi dan reference lah to this slide. Okay, dan kalau tiba-tiba korang datang kat sini, jangan risau, korang boleh replay video ni and then clearkan apa yang korang terlepas tadi. Okay, sorry kalau tertempat laju ke apa maafkan saya. Alright, dah tahu dah imbuhan. Next, sedikit kita akan touch on bentuk graf.
Okay, bila belajar pasal fizik, okay, bila korang belajar pasal fizik ni memang ada buat eksperimen, akan ada buat kumpulkan data, and then from there korang kaji, korang analisis, buatkan dalam graf, and then from there korang akan belajar ataupun bukan belajar, korang akan analisis, dapatkan dia punya kesimpulan, dia punya hipotesis. Bila time bukan dalam kimia ataupun biologi ataupun dalam sains je korang akan buat eksperimen. Bila time fizik memang ada eksperimen dan memang korang kena tahu macam mana nak pakai graf. Kenapa memang kena tahu apa maksudnya dia punya kecerunan tu, apa maksud dia. Kalau korang tolak from this point dengan this point, contohlah Y tolak Y, kenapa? X tolak X ni kenapa kena tak boleh Y tolak X. Dia ini yang selain korang belajar dalam matematik kan. Sorry. Astagfirullahaladzim. So that's why memang tak lari. Apa yang korang belajar pada matematik dengan maths memang akan masuk dekat sini. Apa bezanya dekat tak silapnya dalam maths ada kan delta, dy, dx semua tu kan. Kalau korang betul-betul faham apa yang daripada contohnya daripada kelas Ahmad, tak ingat differentiation dalam bahasa Melayu apa ya. Sekarang tak ingat pula, sekarang belajar dalam bahasa Melayu ke bahasa Inggeris lah untuk maths. Sorry ya Ustaz Ahmad. But apa yang optimization ataupun dy dx yang korang akan belajar dalam maths itu akan menolong korang untuk faham fizik juga. Ada banyak teori-teori yang kalau korang nak belajar bila belajar fizik ni memang pakai maths. Tak lari. Nak proofkan konsep tu sebenarnya matematik kena masuk sekali. Dia memang berganding bahu. Okay? Pembezaan. Okey, terima kasih. Terima kasih pembezaan. Okey. So memang akan pakai. Okey. So sekarang ni apa yang Miss nak letak dalam slide ni, bila kita tengok graf, macam mana nak tahu macam kita boleh tafsirkan dia punya bentuk dia tu, apa makna dia. So usually bila dalam bentuk graf ni apa yang kita nak cari ialah dia punya kecerunan. Selain daripada kecerunan pun kita boleh guna this punya relationship dia ni, ataupun dia punya formula y equal to mx ni, dia pun kita boleh cari point for untuk yang contohlah kalau korang buat eksperimen, takkan sampai berjuta-juta data korang nak buat, sebab kalau macam tu korang punya eksperimen boleh sampai berjuta-juta tahun tak siap lagi. That's why dia ada certain number of data, ada certain number of points yang korang nak kutip bila korang buat eksperimen kan. So sebabkan tapi still kena ada yang lagi banyak lagi bagus supaya korang dapat enough data secukupnya untuk buat kesimpulan, untuk buat hipotesis. Tapi sebabkan kita manusia, kita ada limit, that's why kita akan contohlah selalunya akan ambil 100 atau 200 ni kalau time university data points ataupun jumlah data ni, data points dalam bahasa Melayu apa but ni, and then from that data korang letak dalam graph, and from there korang akan dapat this formula. Usually formula ni akan tolong, ataupun senang cakap model, tahu, mathematical model dalam bahasa Melayu. Fail, sorry Sir Rosie. Kan best kalau ada Sir Rosie dalam kelas ni untuk ni, sebab Miss punya kelemahan ialah BM sebenarnya, tapi Miss try nak bagi korang faham dia punya konsep dalam fizik ni. I try, okay. Tapi formula-formula ni ataupun model ni untuk korang guna untuk cari data lagi. Selalunya ini adalah function dia lah, nak kena tahu y. Contohnya untuk yang bentuk pertama ni, dia punya dia punya I don't say formula, it's actually model ni adalah model ke equation ni ni adalah yang kalau graf macam ni adalah dia punya model dia punya mathematical equation dia. Ni adalah hubungan dia. Kalau bentuk graf, contohnya ada paksi y dengan x ni kan, dan ni adalah graf dia, dan bila korang calculate data y dengan data x, bahagikan nak carikan kecerunan dia, ini adalah dia punya tafsiran. Ni dia punya model dia. So tafsiran dia y, kalau ada dapat soalan dalam paper
yang ada multiple choice tu, ni adalah dia punya hubungan dia. Y berkadar terus dengan X. Okay. Alright. So ini kalau untuk yang pertama. Yang kedua pula, kalau yang ni dia kalau dia punya tafsiran, kalau dia bukannya start daripada point kosong tau, X equal to kosong dengan Y equal to kosong, tapi dia dekat X kosong, Y dia punya nombor dia dekat paksi Y ni adalah C. Itu adalah value dia kan, nombor dia. So ia ni adalah dia punya sebabkan dia tak start daripada kosong, so korang kena tambah nombor mala ni, iaitu constant ni, tambah C. Okay, so ini adalah dia punya model, dia punya mathematical equation untuk graf yang berbentuk macam ni. Okay, dan M adalah dia punya kecurunan. Now untuk dua-dua graf ni kecurunan dia positif. Sebab Y, contohlah kalau kita tolak Y2 dengan Y1, Y ni lagi tinggi daripada Y ni kan, so positif dia punya magnitude. Sorry. Okay, tapi tak lancar lah pula. Okay, sorry, maafkan saya. Ya Allah. Lancarkanlah aku punya ilmu yang aku bagi kepada anak-anak mungkin. Ya Allah. InsyaAllah. Okay, so dua-dua ni kecurunan dia adalah positif. Okay, Miss ada lagi 4 graf nak cover dengan korang. With that, and then after that, ada apa-apa lagi tak? Miss akan cover kaedah saintifik dengan korang pula. Kenapa yang korang kena tahu bila buat eksperimen dalam bila belajar fizik ni. Tu later kejap. So lagi 4 graf, lagi 2. Okay. So lagi 4 graf sebab kita baru cover 2. Okay. Lagi 2 yang Miss nak touch kat sini. Kalau bentuk macam ni pula, kalau dia punya Y dia makin menurun. Okay. And then dia okay, bukan tambah C, tambah C. Okay, so yang ni Y dia dekat paksi X yang kosong, tapi Y dia dekat C dekat, ya Allah, apa nama ni? Ini yang, this is why I need to tengok and belajar daripada Miss Amalia ataupun Sir Ahmad ya. Macam apa namanya dekat sini. Sorry, but yeah. So yang ni pula, kalau korang tafsirkan graf dia, Y berkurang secara linear dengan X. Secara linear ni maksudnya dia straight dia linear. Dia bukannya lengkung. So that's why dia linear. Macam tadi pun ada straight juga kan. Tapi yang ni sebab dia punya Y dia makin negatif. Okay, so that's why kecurunan dia adalah negatif. Okay, so dekat sini lah. Kalau korang, kenapa kat sini Miss tak tulis negatif? Sebab M tu dah memang ada negatif nanti dalam dia. So that's why MX tambah C. Tapi bila korang ada value nanti, bila korang ada magnitude, bila korang kira nanti dia punya nombor dia berapa dan ada negatif, janganlah lupa tulis negatif. Sebab kalau tak letak negatif dah salah. Kena tunjuk kecurunan dia negatif ke positif. Itu ada beza dalam graf korang tu. Kalau tak memang akan salah. Okay. Alright, so itu adalah kalau yang linear-linear pula. So yang ni pula, memang korang akan jumpa graf-graf yang lengkung-lengkung macam ni. Yang ini namanya exponential. Exponential dalam bahasa Melayu. Allah, tak datang pula. Okay. Memang kena pergi. Nanti memang saya hutang Sir Ahmad dengan Miss Amalia nak tengok dia orang punya video baca pasal graf ni. Okay, so ini dia punya tafsiran dia. Macam mana kalau kita nak terangkan graf ni, Y bertambah dengan X and then kecurunan dia adalah positif. Okay, alright. So ini kalau bentuk macam ni. Okay, lagi 2 graf. Nak habis dah. Alright. Allah, kenapa start pula aku punya laser pointer ni? Okay. So kalau bentuk dia macam ni pula, melengkung ke bawah ataupun Y dia makin menurun, yang ni Y dia berkurang dengan X. So yang ni kecurunan dia adalah negatif. And then yang bawah ni pula dia melengkung, tapi kalau korang tukarkan X tu, nombor X tu kepada 1 bahagi X. Wow, I really need to go and see video Cik Ahmad ataupun Miss Amalia ni. Nak terangkan korang punya graf ni, Allah habis aku. But yeah, 1/X ni, so bila korang tukar value dia, korang akan dapat linear macam ni. Okay, so apa beza antara dua ni? Dia punya kecurunan dia lah. Dan yang ni kalau korang nak subhanallah, buat dia punya tafsiran adalah Y berkadar songsang.
dengan X. Songsang ni maksudnya 1/X lah. Okay. Alright, saya perhatikan. Okay. Oh, ni Ustaz Ahmad ke ni? Ustaz Ahmad Imi ni? Okay. Alright, so kalau garis lengkung, kecerunan dia adalah negatif, dan kalau yang garis lurus ni, kecerunan dia adalah positif. Okay, so ni adalah bentuk-bentuk graf yang korang memang confirm akan nampak dalam fizik bila korang belajar ni. Okay. Kalau tak belajar fizik, dalam MX korang kena nanti. Okay, so itu adalah bentuk-bentuk grafnya. Now, Miss saya nak touch juga lagi sebenarnya macam mana nak analisis graf ni. So tadi tafsir je bentuk dia, apa maksud dia punya model semua. Yang ni korang bila nak analisis graf tu, korang boleh dapat dia punya hubungan tu bila korang guna 4, kalau dalam buku teks ada 5, korang kena perhatikan dululah apa dia punya problem dia semua, and then lagi 4 cara. So which is kecerunan graf, korang cari hubungan dia by tahu dia punya kecerunan, ataupun korang kira luas graf. Nah, dalam description Miss ada letak ni juga, tetapi Miss tak penuhkan tau dia punya Allah subhanallah, dia punya explanation dia. So apa lagi? Sila lakukan anda punya hi teacher. Hi Rodzi. Okay, so korang isi tempat kosong yang Miss letak dalam nota tu ya. Sementara Miss membebel ni nak terangkan ni, tolonglah ya buat your part juga ya. Alright, so kalau ini, kalau bila dapat graf macam ni, korang boleh guna graf ni untuk cari dia punya kecerunan. Soalan-soalan akan minta korang hitung ataupun kira dia punya kecerunan graf dia. And then ada masa juga hubungan dalam fizik ni. Allah, kalau luas ni selalunya I forgot apa kuantiti fizik yang korang akan kira luas daripada graf. Ini di mana integral ni nak kena ingat ni. I think sorry kalau integratekan si, okay, never mind. Tak apa. Bila kita sampai dekat bab 2 bab 2 kot, yang rasa yang banyak belajar pasal acceleration, pasal pecutan semua ni, ni antara yang korang boleh belajar, okay? Tak lari, okay? And maths dengan fizik berkait sama, memang berganding bahu, okay? Alright, so bila ada certain untuk kuantiti fizik, korang akan dapat kira kuantiti fizik tu bila korang kira luas bawah graf. Korang akan dapat dia punya magnitude dia. And then selain daripada kecerunan, luas, bila korang interpolate juga graf, korang boleh interpolasikan graf tu untuk cari nilai yang seterusnya. Ingat tak macam Miss cakap tadi, bila dapat graf, korang dapat model, korang boleh interpolate. So interpolate ni apa yang dah ada dalam memang betul Ahmad, memang adik-beradik. Okay. So memang interpolate ni apa yang memang dekat dalam graf. Tapi kalau korang nak cari ini bila korang dah ada data dan korang nak cari dia punya value dia. Tapi kalau korang nak extendkan lagi, nak dapatkan lagi contohnya bila lagi bertambah-tambah X ataupun negatif X ataupun negatif Y, sebab itu dah macam lebih daripada dia punya data points kan. So that's why korang akan extrapolatekan dia. So ini adalah kegunaan dia lah untuk tak analisiskan korang punya model ataupun graf korang. Macam sama cakap, memang adik-beradik maths dengan fizik ni memang tak lari. Okay. Alright. So bila dah tahu macam mana tafsir, bila dah tahu macam mana nak buat analisis graf dan korang dah dapat data semua, lepas tu korang dah sedia lah sebenarnya nak buat dia punya eksperimen. Macam mana nak applykan langkah-langkah kaedah saintifik tu dan buat laporan. Bila buat eksperimen, korang tak boleh lari, kena buat laporan. Tak boleh tak laporkan. Kalau tidak macam mana, contohnya korang dah cari dah semua data, dah tahu dah, okay, I am the next Einstein. I know kalau cahaya, kelajuan cahaya sebenarnya kalau korang letak sikit dia jadi macam ni. Kalau korang tak letak dalam laporan, korang tak letak dalam paper, macam mana orang nak tahu? Korang boleh macam main cakap je. That's why pentingnya laporan yang standard, yang ikut, yang secukupnya data-data dia, itu sangat penting sebenarnya. So janganlah komplain bila masuk makmal macam tu lah. Nanti bila sekolah dia buka, korang masuk makmal dan korang buat eksperimen dan buat
buat lapor-laporan ni, ada kepentingan dia, ada reason dia kenapa korang kena belajar dan buat. Bukannya main-main je cikgu suruh korang buat kerja. No, ada kenapa korang